Itu yang berlaku, tuan-tuan. Inilah dia pengkhianatan yang berlaku. Inilah juga yang berlaku, tuan-tuan. Dan salah siapa? Salah PH ke? Saifuddin kata, PH cadang MP langgar keputusan whip, parti hilang kerusi, tetapi PN yang tolak. PN sendiri menentang cadangan PH untuk memperkenalkan undang-undang anti lompat parti. Kan? Yang lebih ketat bagi membolehkan ahli parlimen mengosongkan kerusi sekiranya pendirian mereka bertentangan dengan whip parti masing-masing. Perkara ini didedahkan oleh Susah Agung PKR Saifuddin Nasution yang menganggotai jawatan kuasa teknikal bagi menggubal akta berkenaan bersama dua lagi wakil PH, Gobind Singh dan juga Hanifah Maidin pada 2022. Pendirian PH, tindakan MP bertindak bertentangan keputusan whip parti di dalam Dewan dalam perkara seperti undian bajet, usul undi tidak percaya apa-apalah adalah dikira hilang kerusi dan pilihan raya kecil diadakan. Juga MP yang dipecat kerana melanggar disiplin dikira hilang kerusi. PN pada masa itu diwakili Hamzah dan Taqiyuddin, PN tidak setuju dengan cadangan PH di atas, katanya. Sama juga perkara ini disebut oleh KJ. Kan KJ juga sebut perkara yang sama. Kan bahawa menurut draft asal dianggap bahawa telah melanggar undang-undang dan kena kosongkan kerusi. Mereka tahu tak ironi dia? Bila dibawa ke Jemaah Menteri untuk dibincang draft ini, antara yang paling lantang menentang draft ini adalah ahli parlimen Bersatu. Kalau perkara itu diluluskan, empat ini akan hilang kerusi, akan berlaku PRK. Tetapi yang tolak adalah Bersatu. Kenapa mereka tolak? Kenapa mereka tolak? Yang menarik, kenapa mereka tolak? Sebab dia orang beranggapan, itu saya kata, dia menang PRU 15. Tapi menang mungkin tak besar. Dekat situ dia boleh tarik sokongan daripada geng-geng sebelah yang dia anggap akan jadi pembangkang. PH lah dengan BN pada waktu itu. Tapi dia tak sangka, apa orang kata, senjata makan tuan. Dia tak sangka benda itu. Sebelum itulah, tuan-tuan, okay, kita nampak hari ni. Kita nampak hari ni. So Bersatu ni, dia boleh kira salam dah lah. Kan? Boleh dah kira goodbye lah. Selamat tinggal lah. Selamat jalan Romeo lah. Kan? Kira di penghujung nyawa lah. Tu saya kata Azmin entah ke mana, dia pun entah ke mana. Kan? Peja pun dah gaduh dengan geng-geng geng-geng Cikgu Bat dan sebagainya. So itu antara mereka lah. Sebelum saya pergi kepada cerita Mastura ni, tuan-tuan, ni saya terlupa ada cerita ni tadi. Perak akan bekal air terawat ke Pulau Pinang. Perak akan membekal air terawat ke Pulau Pinang berikutan perjanjian dicapai semalam, kata Menteri Besar Perak Saharani Muhammad. Saharani berkata loji rawatan air yang baru dibina di Krian Utara Perak. Katanya perjanjian di antara dua negara itu juga akan memberi manfaat kerana ia akan menyelesaikan isu pengairan pertanian dan membekalkan air untuk taman teknologi tinggi yang sedang dibangunkan di kawasan Krian. Kerajaan Perak dan Pulau Pinang sudah mencapai kata persetujuan iaitu Perak akan membekalkan air terawat ke Pulau Pinang, bukan air mentah. Ia disebabkan yang pertama, memang kerajaan negeri sendiri tak memindahkan air ke utara Perak sebab kita nak membantu menyelesaikan masalah pengairan pertanian bagi utara Perak. Kedua, apabila PM mengumumkan cadangan penubuhan taman industri teknologi tinggi di Krian, bermakna kita juga memberi bekalan air mencukupi untuk tujuan perindustrian itu, katanya. Ketika ini, Sungai Muda yang mengalir dari Kedah membekalkan 80% keperluan air Pulau Pinang dan negeri tersebut sedang meneroka sumber air lain. Pentadbiran Kedah yang dikuasai PM menimbang untuk mengenakan baran 50 juta setahun untuk Pulau Pinang mendapatkan bekalan air di Sungai Muda. Okey. Di sini saya kata, pandai Perak, bodohnya Kedah. Okey, dia tak salah Kedah nak jual air tu, tak salah. Boleh je, Perak pun jual. Air terawat yang Perak akan bagi kepada Penang ni pun adalah air yang akan dijual. Dia bukan air free. Tetapi sombongnya Sanusi, bukan Kedah, Sanusi pada waktu itu, dia kata, dah guna air kami bayar. Kalau saya jadi Sanusi, apa saya buat? Saya buat treatment plant. Bukan buat, pun dah ada dah treatment plant. Kita buat kerjasama dengan Penang, sign satu perjanjian atau buat satu treatment plant khas untuk nak proses air di Kedah tu untuk dijual kepada Penang. Nak cari musuh buat apa? Nak cari lawan buat apa? Dah boleh jual. Dia nak, entah bukan 50 juta setahun, entah lebih dah tu dia boleh jual dengan Penang sebab sudah dirawat. Tetapi ini orang tak ada akal, tuan-tuan. Perak dia nampak opportunity ni. Alang-alang kami dah salurkan air ke kawasan bersempadanan dengan Penang, kami ada air terawat, kami jual lah dekat Penang lebihan air. Kami pun dapat duit, kami dapat dana. Sekarang ini, dahlah air mentah tak diambil dah oleh Penang.
pendapatan mungkin tak dapat lah, daripada terlepaslah peluang Kedah lepas ni. Sebab Perak dengan Kedah ni, bagi saya tak tahu, mungkin tak kenal geografi, Perak Kedah ni dia memang bersepadanan dengan Pulau Pinang. Kan dah hilang dah peluang. Yang kau pergi cari gaduh dengan Penang tu kenapa? Penang ni antara negeri terkaya di Malaysia. Kedah antara negeri termiskin di Malaysia. Ambillah peluang ini, wahai Sanusi, wahai. Lepas tu salahkan orang lain. Lepas tu dia nak tunjuk bangga. Tengok kita boleh claim, itu air Kedah tu kita punya lah. Air Sungai Muda, air sungai apa tak? Sungai itu kita punya lah. Sungai itu kita punya lah. Sekarang, ambillah sungai, air sungai kau tu. Kau nak boleh buat apa? Kepenggunaan untuk Kedah dah cukup, ambil lah. Banyak tu je lah. Tapi sekurang-kurangnya Perak Kedah dapat dah hasil dia. Kedah putih mata. Tu kadang-kadang tuan-tuan, tak. Last kali, cerita Mastura. Kenapa tiada pemimpin PAS pertahankan Mastura? Seorang pemimpin pemuda amanah mempersoalkan kepemimpinan PAS yang dilihat membisu di saat Siti Mastura Muhammad dihujani kecaman. Pengurusi DAP Lim Guan Eng telah memulakan tindakan undang-undang terhadapnya. Namun, masih tiada kedengaran sebarang usaha membela Mastura atau paling tidak menyediakan khidmat guaman kepadanya, kata Exco Pemuda Amanah Azhar Rahman. Azhar berkata kepimpinan PAS patutnya sama ada mengeluarkan kenyataan menyokong ataupun membuat permohonan maaf bagi pihaknya. Gunakan saja apa alasan yang kenyataan dia telah dimanipulasi atau ambil luar konteks. Seperti yang biasa PAS lakukan, pemimpin PAS tak patut biarkan Mastura kelihatan dungu begitu. Apatah lagi dia sebagai pemimpin wanita muda yang kuat mempertahankan pimpinan PAS. Semalam, 5 maklukan telah melantik Peguam Sangkara Narayan Nair memulakan prosiding undang-undang terhadap Mastura. Dalam masa yang sama, tuan-tuan, polis akan rakam keterangan Mastura minggu hadapan. Polis akan merakam kenyataan Ahli Parlimen Kepala Batas Siti Mastura pada minggu hadapan berhubung dakwaan kenyataan berbau fitnah terhadap pengurusi DAP Lim Guan Eng. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Suhaili Muhammad Zain dipetik berkata, keterangan Siti Mastura diambil pada Isnin 13 hari bulan November. Setakat ini kita sudah terima 4 laporan polis berhubung isu ini dan siasatan sedang dijalankan. Dia ada 2, satu jenayah yang polis tadi nak panggil dan sebagainya, satu saman sivil, undang-undang sivil, yang tu saman fitnah. Yang jenayah ni cerita lain, yang sivil ni cerita lain. Sivil ni kita tak tahulah berapa juta dia nak saman kan, kita tak tahulah berapa juta dia nak saman. Tetapi jenayah ni lain. Dengarnya macam Singapura pun akan mengambil tindakan tegas jugalah, tak tahulah apa tindakan dia, tapi ada tindakan yang mungkin diambil oleh Singapura tetapkan kenyataan tersebut. Saya dah kata, kenyataan itu dulu dimain oleh Saitro BN zaman dulu, pada zaman PAS bersama dengan kita, dan PAS antara orang yang tak percaya dengan kenyataan tersebut, iaitu Chin Peng, Lee Kuan Yew semua ada keturunan dengan Lim Guan Eng, Lim Kee Siang. PAS antara orang yang tak percaya. Tetapi tiba-tiba hari ni PAS yang pergi petik. Doktor, tuan-tuan, doktor PhD, level orang yang ada PhD kat negara kita kalau macam tu, balik kepada cerita awal saya tadi. Macam mana kalau level PhD macam tu, yang level jenis pergi tak sekolah, macam mana agama dia? Takkan dia tak boleh nak faham benda asas macam tu? Betul tak? Jadi itulah tuan-tuan pengajaran kita. Belajar tinggi tak semestinya dia mempunyai apa orang kata ilmu adab dan ilmu orang kata akhlak yang mampu menjadikan dia seorang yang berwasatiyah. Kita kadang-kadang tuan-tuan nak benci seseorang, benci boleh, tetapi jangan terlalu membenci. Nak sayang boleh, jangan terlalu sayang. Rasulullah sebut dalam hadis, kalau kita menyayangi seseorang, jangan terlalu sayang, kerana satu hari mungkin kita akan bermusuh dengan dia. Dan kalau kita membenci seseorang, jangan terlalu benci, kerana mungkin satu hari nanti kita akan berkawan dengan dia. So berpada-pada dalam menyayangi, dalam membenci, berpada-pada. So kita tak tahu what's going on in our future, kita tak tahu. And this is what going on sekarang ini dalam negara kita, kan? Itulah dia. So terakhir daripada saya, penganut Hindu sibuk lakukan persiapan persiapan akhir menjelang Deepavali esok. Penganut Hindu di negara ini mengambil kesempatan cuti hujung minggu melakukan persiapan akhir dengan membeli barangan keperluan menjelang sambutan perayaan Deepavali. Sekian daripada saya. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting, lawan.